Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oppo Reno 6Z 5G, okey ke tak? Sebelum kita pergi lebih mendalam, dalam kotak satu unit Reno 6Z 5G anda akan dapat telefon, anda akan dapat casing, anda akan dapat kertas documentation, anda akan dapat SIM ejector, anda akan dapat earphone 3.5mm, anda juga akan dapat kabel USB-C dan yang terakhir anda juga akan dapat blok pengecas VOOC 30W. Di bahagian muka Reno 6Z 5G ni dia ada paparan sebesar 6.4 inci menggunakan panel OLED Full HD+. Dia ada refresh rate 60Hz dan saya yakin anda tak akan kecewa dengan paparan Reno 6Z 5G ni. Kecerahan panel paparan pada Reno 6Z 5G ni agak baik. Bila saya letakkan telefon ni sebelah dengan iPhone 12 dan set kedua-duanya pada kecerahan maksimum, saya dapat nampak yang kecerahan dia lebih kurang sama. Untuk perbandingan, dekat iPhone 12 ni, dia punya kecerahan panel paparan ni adalah 625 nits. Tapi bila mainkan konten HDR dekat iPhone, dia boleh pergi sehingga 1250 nits. Dia cukup cerah untuk kegunaan seharian walaupun di bawah cahaya matahari. Penghasilan warna panel paparan telefon ni baik. G2 dan terang. Dia punya warnanya pekat, dia punya hitam dia cukup hitam. Itulah salah satu karakteristik menarik pada OLED berbanding LCD. Reno 6Z 5G ni dia dilengkapi dengan speaker mono saja. Jadi untuk pengalaman audio yang lebih baik, saya sarankan anda guna earphone yang disediakan melalui port 3.5mm yang ada dekat bahagian bawah. Ataupun anda boleh gunakan earphone USB-C anda tu. Ataupun anda boleh gunakan earphone TWS Bluetooth 5.0 yang disokong pada telefon ni. Bercakap pasal kualiti speaker Reno 6Z 5G ni, dia punya speaker dia anda tak boleh nak jangkakan yang padu lah. Sebab saya boleh dengar dia punya bahagian mid-range ke atas, iaitu dia punya bahagian frekuensi tengah dengan frekuensi tinggi, dia baik. Yang frekuensi bass tu kurang dengar sikit. Biasalah speaker kecil. Jadi bila anda dengar loudspeaker, konten yang paling bagus untuk speaker ni adalah konten yang banyak dialog lah. Contohnya bila anda cakap telefon menggunakan loudspeaker ataupun anda dengar kandungan YouTube yang pembelajaran tu. Jadi cukup baik lah. Tapi kalau anda dengar lagu kat Spotify berkualiti tinggi, saya sarankan anda guna earphone TWS ataupun yang berkabel. Reno 6Z 5G ni dia mendukung sistem operasi ColorOS 11.1 berasaskan Android 11. Antara muka ColorOS dia kemas, dia hampir menyamai dengan stok Android. Lepas tu hanya sedikit saja bloatware yang hadir yang anda boleh buang daripada home dia tanpa masalah. Lepas tu dia ada dark mode, lepas tu anda boleh tukar dia punya home screen untuk yang tak ada drawer ataupun yang ada drawer. Salah satu app unik yang saya suka pada ColorOS ialah O-Relax. Dalam O-Relax ni, sama macam dia punya nama lah. Dia akan buatkan anda relax bila gunakannya. Dekat dalam dia ada himpunan bunyi-bunyi yang boleh menenangkan anda. Contohnya dekat bahagian Explore, anda disediakan bunyi dari pelbagai bandar-bandar besar. Contohnya anda boleh dengar daripada Beijing, anda boleh dengar daripada Japan dan beberapa negara di Europe lain. Jadi kalau anda rindu nak pergi tempat tersebut, anda boleh dengar sewaktu anda baring. Selain daripada bunyi bandar, dia juga ada bunyi white noise macam bunyi hujan, bunyi angin, bunyi pantai yang juga boleh membantu anda berehat. Kemudian disebabkan telefon ini menggunakan panel paparan OLED, ia ada fungsi Always On Display. Jadi dekat halaman tetapan anda boleh paparkan macam-macam maklumat yang penting. Jadi anda tak perlu nak lancarkan telefon dan buka paparan sebab ia akan terpancar dekat paparan sepanjang masa. Kemudian kalau anda nak buka telefon ni daripada skrin tertutup, ada dua kaedah biometrik yang boleh anda gunakan. Yang pertama adalah Face Unlock, yang kedua adalah Fingerprint Scanner yang terletak di dalam paparan tu sendiri. Sepanjang penggunaan saya, ia berfungsi dengan baik dan kepantasan untuk buka telefon agak pantas. Di atas papan utama, Oppo Reno 6Z 5G ni kan, dia diperkasa oleh SoC MediaTek Dimensity 800U 5G. Ini adalah telefon yang kedua diperkasa SoC ni selepas Realme 7 5G di Malaysia. Walaupun telefon ni dia ada fungsi 5G, tapi setakat ni kita tak boleh nak menguji kepantasan capaian internet menggunakan 5G sebab biasalah kat Malaysia ni masih belum ada servis 5G yang komersial. Jadi kita boleh tunggu sajalah. MediaTek Dimensity 800U 5G ni dia adalah SoC yang ada 8 teras. Dua daripada teras itu adalah Cortex A77 dan 6 lagi adalah teras A55 pada clock speed setinggi 2.4 GHz. Ia masih mampu menjalankan permainan berat, contohnya macam Genshin Impact dengan syarat anda gunakan tetapan yang paling minimum. Paling minimum
tu bila anda main tu anda akan nampaklah pixelation pada karakter, tapi masih boleh main lah sebab frame rate dia agak baik. Tapi untuk title e-sports macam Mobile Legend, PUBG, anda masih boleh bermain pada kadar refresh rate yang tinggi walaupun anda gunakan tetapan grafik yang tinggi. Ada dua ujian penanda aras yang telah saya jalankan ke atas telefon ini menggunakan app 3D Mark. Yang pertama adalah yang slingshot yang paling rendah sekali. Telefon ini mencatatkan skor 4070 menggunakan OpenGL. Untuk perspektif, telefon yang ada chip flagship tahun ini seperti Snapdragon 888 ataupun iPhone 12, mereka berada pada skor sekitar 5000 hingga 7000. Untuk ujian penanda aras yang lebih berat iaitu wildlife, telefon ini mencatatkan skor 1606. Untuk perspektif lagi, telefon flagship 2021, mereka berlega sekitar 7000 hingga 8000 mata berbanding dengan 1606 telefon ni. Jadi anda boleh bayangkanlah dia punya prestasi grafik dia antara telefon ni dengan telefon flagship yang lain. Bersama-sama dengan SoC Dimensity 800U 5G ni, Oppo membekalkan RAM sebanyak 8GB dan storan seluas 128GB pada telefon ni. Kalau tercukup, ia boleh diluaskan. Jangan risau. Bateri yang dibekalkan pada telefon ni adalah sebesar 4130 mAh. Pada saya, ia adalah satu kapasiti yang agak munasabah lah untuk tahun 2021. Ia juga menyokong sistem pengecasan pantas VOOC Flash Charge 4.0 yang mampu bekerja sehingga 30W. Kamera Reno 6Z 5G ni dia ada spesifikasi yang menarik. Saya tak pelik lah sebab Oppo ni untuk telefon mereka akan masukkan komponen kamera yang agak mantap spesifikasi dia. Sekilas pandang, telefon ni macam mewarisi spesifikasi kamera daripada Reno 5 5G yang dulu. Untuk kamera selfie, memang padulah 32MP. Lepas tu kat belakang ada 3 buah kamera. Yang pertama kamera 64MP, kemudian kamera 8MP ultra lebar, kemudian satu kamera makro 2MP. Oppo seperti biasa, mereka memasukkan macam-macam fungsi yang menarik pada telefon ni. Bukan sekadar hardware je best, software pun best juga. Anda ada portrait beautification, lepas tu anda ada dual video, lepas tu anda ada bokeh flare portrait, lepas tu anda ada 108MP ultra clear. Anda juga ada AI palette yang boleh anda temui pertama kali pada Oppo Find X3 Pro. Ada juga pada telefon mid-range ni. Tapi ciri yang paling best pada Reno Z 5G ni pada saya ialah dia punya ciri focus tracking. Even dekat iPhone pun tak ada ciri ni tau. Okey, macam ni ciri dia. Bila anda rakam video, bahagian tengah anda punya framing tu, telefon ni akan guna untuk mencari fokus. Jadi bila anda gunakan sebelah tangan, anda kena letak subjek tu dekat tengah-tengah seandainya anda nak fokuskan pada subjek tu. Tapi dekat Oppo Reno Z 5G ni kan, bila anda ada subjek dia keluar sikit daripada tengah, anda cuma perlu double tap saja dan dia akan halakan fokus dekat subjek tu. Dan lebih menarik, bila anda gerakkan subjek tu, telefon ni dia akan kekalkan fokus kepada subjek tu walaupun subjek berada dekat pinggir anda punya framing. Ini adalah sesuatu yang bagus kalau anda rakam video menggunakan sebelah tangan. Dan ini adalah beberapa sampel gambar daripada Reno 6Z yang sempat saya ambil. Jadi siapakah pesaing kepada Reno Z 5G ni? Kalau anda cari yang gunakan SoC yang sama, tak lain tak bukan adalah Realme 7 5G. Mereka menggunakan Dimensity 800U yang sama. Dia punya storan dengan RAM pun sama, 8 campur 128GB. Reno 6Z menang ke atas Realme 7 daripada segi kamera sebab dia ada kamera 64MP dan kamera selfie 32MP berbanding dengan Realme 7 dia ada kamera 48MP je. Lepas tu Reno 6Z pun kalah daripada segi paparan. Memanglah paparan dia OLED, tapi Realme 7 dia ada paparan 120Hz refresh rate. Memang berita baik untuk yang suka main game. Dan yang terakhir, kekurangan Realme 6Z berbanding dengan Realme 7, dia punya bateri dia lagi kecil. 5000 mAh pada Realme 7 berbanding dengan 4310 berbanding Realme 6Z 5G ni. Tapi beza 700 mAh tu tak banyak pun. Muncullah kedua-duanya menyokong sistem pengecasan pantas 30W. Jadi okey ke tak okey Reno 6Z 5G ni? Setakat saya rakamkan video ni, satu maklumat yang penting yang tak ada ialah harga dia. Jadi kalau nak saya katakan okey, dia punya harganya
kenalah okey juga. Dia punya spek dia dah okey, cuma harga je tak tahu lagi. Apa yang kita boleh buat adalah menganggarkan saja. Kalau kita tengok Realme 7 5G ni, harganya dekat Malaysia RM1,299. Jadi pada anggaran saya, Reno 6Z 5G ni harganya akan kurang daripada RM1,499. Sebab apa? Yang pertama, harga dia lagi mahal sikit pada Realme 7 sebab dia punya kamera dia lagi berkuasa. 64 belakang, lepas tu depan 32 megapiksel. Kemudian ada juga paparan OLED. Dia punya panel dia lagi mahal lah daripada LCD. Lepas tu jenama Oppo ni lah memang sentiment dia punya harga dia nampak macam lagi premium daripada Realme. Baiklah, sampai di situ sajalah video kali ni. Macam biasa, kongsi video ni dengan kawan-kawan anda. Dan jangan lupa juga ikuti kami. Selain dekat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram dan di Twitter. Kita jumpa lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.